Bahasa ini perlu dipegang setiap masa sebagai penuh untuk menjaga hubungan etnik di Malaysia yang sentiasa ada pasal dunia. Hal ini kerana mengasuh hubungan etnik bukanlah satu perkara yang mudah untuk dilakukan kerana perbezaan yang ketara dari segi agama, kepercayaan, adat, budaya dan sebagainya. Justru itu sesuatu salah faham yang berlaku akan menyebabkan impak yang besar pada hubungan kaum di negara kita. Hubungan kaum Malaysia sangat terdedah kepada ketegangan pada lini masa sahaja. Pemimpin yang bijak perlu memainkan peranan penting untuk menghidupkan kaum-kaum yang ada di Malaysia. Seterusnya saya ingin mengatakan kepentingan perpaduan di Malaysia. Perpaduan menjadi nilai penting dalam membina Malaysia, memastikan keharmonian di tengah-tengah pelbagai budaya. Semangat ini mengacu pencapaian cita-cita yang lebih tinggi. Gabungan perpaduan megah dan kemajuan cemerlang adalah dua sangat penting dalam membentuk semangat cintakan negara dalam kalangan rakyat. Antara kepentingan perpaduan Malaysia ialah mengukuhkan jati diri masyarakat. Itu perpaduan merupakan aset negara yang amat penting dan merupakan tulang belakang kepada kemajuan negara. Perpaduan tidak akan dapat dikecapi tanpa ada usaha dan langkah yang diambil. Sehubungan dengan itu, semua pihak seharusnya mengorak langkah untuk mencari jalan untuk mewujudkan perpaduan. Hal ini dikatakan demikian kerana perpaduan banyak kepentingannya kepada negara. Kepentingan perpaduan kepada negara kita ialah mampu menghadapi ancaman dari luar pada bila-bila masa sahaja. Dalam hal ini, jika semua rakyat negara kita bersatu, kita akan dapat mempertahankan negara kita daripada diancam oleh musuh lain. Bak kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh. Sebagai contoh, negara asing tidak akan dapat menggugat keamanan negara kita jika semua rakyat yang berbilang kuat di negara kita bersatu padu. Tegasnya kita mestilah sentiasa memelihara perpaduan kaum dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum di negara kita. Perpaduan dapat melahirkan keharmonian dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, negara kita terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum. Kerajaan sentiasa berusaha untuk mewujudkan perpaduan. Sebagai contohnya, negara kita sentiasa berada dalam keadaan aman dan harmoni. Hal ini kerana masyarakat pelbagai kaum di negara kita saling membantu dalam pelbagai perkara. Ibarat ke bukit sama-sama daki, ke lurah sama-sama dituruni. Tegasnya, keharmonian merupakan satu elemen yang mampu melahirkan masyarakat yang harmoni dan kerjasama. Di samping itu, perpaduan turut menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. Sejak negara kita mencapai kemerdekaan, negara kita telah berkembang pesat. Kepesatan dalam pembangunan ini disebabkan rakyat negara kita yang berbilang kaum hidup dalam bersatu padu dan tolong menolong bagai awal dengan jernih. Perpaduan dalam kalangan masyarakat telah meningkatkan ekonomi negara melalui aktiviti perniagaan dan sebagainya. Sebagai contoh, rakyat negara kita dapat menjalankan aktiviti perniagaan dan ekonomi tanpa sebarang diskriminasi dari segi agama, keturunan atau kaum. Pendek kata, pembangunan sesuatu negara tidak akan dicapai tanpa perpaduan. Ibarat telur sesangkap pecah sebiji, pecah semua. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, perpaduan dapat memberikan pelbagai kebaikan atau manfaat kepada negara dan juga masyarakat. Oleh itu, pihak kerajaan seharusnya mempertingkatkan pelbagai langkah yang proaktif untuk mengekalkan dan meningkatkan perpaduan di negara kita. Semua pihak perlu menyedari kepentingan elemen perpaduan kerana perpaduan merupakan tunjang kejayaan dan kemajuan sesebuah negara. Nama saya Aini Syairah binti Abdul Rahim, membentangkan antara cabaran-cabaran untuk mewujudkan matlamat perpaduan di Malaysia. Cabaran pertama ialah dalam kewujudan sistem pendidikan yang berbeza. Ialah pertama, konteks sosial pendidikan dari segi sosial terdiri daripada golongan muda yang dihasilkan mengikut kaum dan juga kesan yang kurang baik. Kedua, rakyat yang berwarga negara Malaysia tidak fasih dalam bertutur bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Ketiga, akibat jika kita tidak fasih berbahasa, tidak dapat memahami individu lain yang mempunyai perbezaan idea dan pendapat. Yang keempat, masyarakat majmuk hendaklah melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan pendidikan untuk mewujudkan persefahaman. Cabaran kedua ialah cabaran jurang dan dominasi ekonomi, iaitu dalam satu bidang ekonomi dominasi sebuah kaum dapat diwujudkan jurang ekonomi antara perkauman. Cabaran ini telah timbul sejak zaman penjajah British, di mana kaum Melayu menjadi petani dan nelayan, manakala kaum India diletakkan di ladang getah dan kaum Cina bekerja sebagai pedagang dan melakukan perundingan. Selain itu,
terdapatnya berlaku perubahan sektor kemerdekaan. Dicapai seperti berlaku perubahan di mana setiap kaum mendapat peluang pendidikan dan mampu berjaya. Oleh itu, pencabaran matlamat kepaduan di Malaysia melibatkan pengurusan perbezaan etnik, agama dan budaya dalam masyarakat yang pelbagai. Hal ini melibatkan usaha untuk mengatasi ketegangan antara kumpulan-kumpulan mempromosikan perhargaan terhadap pelbagaian dan membina rasa entiti. Cabaran matlamat perpaduan di Malaysia melibatkan pengurusan perbezaan etnik, agama dan budaya dalam masyarakat yang pelbagai. Hal ini melibatkan usaha untuk mengatasi ketegangan antara kumpulan-kumpulan mempromosikan perhargaan terhadap kepelbagaian dan membina rasa identiti kebangsaan yang bersama. Selain itu, pelbagai pihak termasuk kerajaan, masyarakat, visual, individu untuk mencapai keharmonian perpaduan. Cabaran ketiga pula ialah cabaran dalam laman sosial dan media massa, iaitu cabaran dalam laman media sosial dan media massa termasuk penyebaran maklumat palsu dan berita palsu yang boleh mempengaruhi pandangan masyarakat secara negatif. Selain itu, isu-isu seperti kebencian, kelangkalian, pengguguran hak asasi manusia dan ketidakkeseimbangan dalam liputan berita juga menjadi cabaran besar yang perlu ditangani dengan serius. Justeru, kesedaran dan berpendidikan awam mengenai kesan negatif dari penyebaran maklumat palsu dan kebencian dalam talian adalah penting dalam menangani cabaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Azhara binti Ismail, nombor matrik 23150118. Ini menceritakan tentang usaha memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Negara yang mempunyai berbilang kaum ini sangat memerlukan usaha-usaha untuk memupuk perpaduan bagi membina negara yang harmoni. Langkah-langkah bagi memupuk perpaduan ini sangat penting bagi mengelakkan sebarang rusuhan yang terjadi di antara kaum di Malaysia ini. Justeru, kepelbagaian kaum di Malaysia ini haruslah diraihkan dan sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah saling tolong-menolong. Bak kata pepatah bagai au dengan tebing. Persoalannya, apakah usaha-usaha bagi memupuk perpaduan kaum di Malaysia ini? Mari kita saksikan bersama-sama slide yang akan dibentangkan. Usaha-usaha memupuk perpaduan kaum yang pertama mengajukan majlis rumah terbuka. Interaksi antara kaum dalam majlis begini dapat memperkasakan hubungan antara kaum di Malaysia. Perpaduan kaum juga dapat dipupuk melalui aktiviti kemasyarakatan yang memerlukan setiap kaum mengambil bahagian dalam setiap aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Yang kedua, melaksanakan sekolah wawasan. Sistem pendidikan merupakan salah satu jalan komunikasi yang mudah untuk merealisasikan hasrat ini. Sekolah wawasan menempatkan 3 jenis sekolah, iaitu yang pertama sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil. Melalui pelaksanaan tersebut, aktiviti berkumpulan yang dijalankan bersama murid dapat mengeratkan lagi hubungan serta dapat menerapkan penggunaan bahasa Melayu. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai budaya warisan dalam aktiviti harian. Seperti negara kita terdiri daripada kaum seperti Melayu, Cina dan India. Rakyat boleh mengaplikasikan dan berkongsi budaya kaum dengan kaum yang lain dari aspek pemakanan, pemakaian dan juga peradaban. Justeru yang keempat, program kenegaraan seperti program latihan khidmat negara PLKN. Model kenegaraan PLKN bertujuan untuk melahirkan semangat perpaduan dalam sanubari remaja daripada masyarakat majmuk yang bakal menjadi pemimpin negara suatu masa nanti. Assalamualaikum. Nama saya Nadira binti Muhammad Janidi, nombor matrik 2353097. Saya ingin bercakap mengenai kesan-kesan perpaduan di Malaysia. Perpaduan bermaksud satu proses yang menyatu padukan anggota masyarakat dalam sebuah negara, misalnya melalui identiti, ideologi dan nilai yang sama. Seperti yang kita tahu, dalam sebuah negara terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan. Ada banyak lagi. Oleh itu, mari kita lihat mengenai kesan-kesan perpaduan di Malaysia. Oleh itu, mari kita lihat slide yang seterusnya. Antara kesan-kesan perpaduan di Malaysia, pertama, keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia, iaitu rakyat Malaysia akan terus bersatu padu untuk mendapatkan keharmonian negara, contohnya dengan mengadakan program atau aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti perpaduan yang dapat menyatu padukan pelbagai kaum, antaranya sukan dan perpaduan. Seterusnya ialah dapat melindungi negara daripada ancaman kuasa luar. Negara yang mempunyai masyarakat dan perpaduan kaum yang bekerjasama antara satu sama lain dapat melemahkan gerakan kuasa luar. Seterusnya, mewujudkan perpaduan yang utuh dalam kalangan masyarakat. Perpaduan akan amat penting demi menjamin keamanan dan kesejahteraan
kesejahteraan negara. Seterusnya, kerjasama antara kaum dapat memudahkan Malaysia menuntut hak sebagai warga negara, iaitu rakyat Malaysia akan mudah untuk mendapatkan hak keistimewaan dalam memilih calon untuk mentadbir negara. Kesimpulannya, perpaduan kaum adalah matlamat penting yang ingin dicapai oleh semua negara termasuklah Malaysia. Ia penting kerana tanpa perpaduan, sesebuah negara itu akan menjadi lemah dan sukar dibangunkan, malah boleh diancam sama ada oleh kes luar maupun dalam negara itu sendiri. Oleh yang demikian, semua rakyat dan kerajaan harus bersama-sama memainkan peranan dalam meningkatkan perpaduan untuk membina sebuah bangsa yang terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum, malak, bersatu padu serta aman sentosa. Kerajaan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab perlu bijak dalam menentukan hala tuju dan dasar sesebuah negara untuk mewujudkan perpaduan di dalam sebuah negara, serta integrasi nasional juga sangatlah penting bagi membangunkan sesebuah negara ke arah globalisasi.